Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama-sama kami dalam sesi webinar kali ini. Sesi webinar kali ini adalah sesi bual bicara berkaitan dengan Kompas 2.0 bersama SIP Partners dan pengetua berpengalaman. Okey, saya Puan Zahia binti Kasim dari Jabatan Pentaksiran Pemimpin Pendidikan dari Pusat Pentaksiran dan Pembangunan Bakat dari Institut Aminuddin Baki. So, bersama-sama kita pada hari ini adalah SIP Partners dan juga pengetua. Iaitu webinar kali ini kita akan berkongsi bersama SIP Partners kita, iaitu yang berbahagia Datin Nurlizah binti Kamaluddin dan juga Puan Yang Berusaha Puan Hamidah Abdul Latif, pengetua berpengalaman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas. Okey, baiklah. So, seperti saya katakan tadi, hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan Kompas 2.0. Sebelum saya jelaskan, sebelum kita berkongsi lebih lanjut berkaitan dengan Kompas ini, saya ingin memperkenalkan dulu sedikit berkaitan dengan panel kita hari ini yang berbahagia Datin Nurlizah binti Kamaluddin, merupakan SIP Partners di PPD Ulu Langat, yang beliau berpengalaman dalam bidang pendidikan melebihi 34 tahun ya Datin? Ya. Okay, dan beliau juga banyak menghasilkan penerbitan dan membuat pembentangan seperti di seminar nasional berkaitan dengan inovasi dan sebagainya. Dan bersama kita juga adalah pengetua SMK Taman Kosas, iaitu Puan Hamidah Abdul Latif. Puan Hamidah juga pengetua berpengalaman dan beliau telah juga berada dalam bidang pendidikan hampir 34 tahun. So, bukan calon-calon orang yang kita akan kongsikan dalam webinar kita pada hari ini. So, kedua panel kita adalah panel yang terlibat dan berpengetahuan, terlibat secara langsung dalam Kompas 2.0. Jadi, sebelum kita dapatkan perkongsian daripada kedua panel kita, saya ingin kongsikan sedikit apakah dia Kompas 2.0 itu. Okey. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Kompas merupakan instrumen yang dibangunkan oleh penyelidik Institut Aminuddin Baki pada tahun 2008. So, pada waktu itu Kompas ini mengandungi 6 domain dan 26 kompetensi generik. So, dia dibangunkan untuk menentukan tahap kompetensi pemimpin sekolah dan juga untuk menentukan tahap keperluan pembangunan profesional pemimpin sekolah. So, tapi apabila telah melebihi tempoh 5 tahun, so semakan semula dilakukan terhadap Kompas supaya kompetensi yang kita ukur bersifat dinamik dan sesuai dengan kompetensi keperluan semasa. Dan berdasarkan keputusan mesyuarat semakan kurikulum, mesyuarat khas semakan kurikulum pada 12 Ogos 2015 dan selepas beberapa siri penyelidikan, beberapa siri kajian Kompas dan yang digabungkan dengan SKKSM, maka lahirlah Kompas ataupun Standard Kompetensi Pemimpin Sekolah versi kedua yang lebih kita panggil Kompas 2.0. So, selepas ini kita akan gunakan istilah Kompas 2.0. So, dan Kompas versi kedua ini mengandungi ataupun terdiri daripada 5 domain dan 18 kompetensi. Baiklah, so, bermandangkan SIP Partners kita atau panel kita hari ini dan juga Puan Hamidah, mereka adalah individu yang terlibat juga secara langsung dengan penggunaan Kompas ini. So, baiklah Datin, pada pandangan Datin, apakah Kompas ini kepada Datin? Terima kasih Puan Zahia. Okey, pada saya Kompas ini adalah boleh dijadikan satu panduan ataupun rujukan standard kompetensi kepada pemimpin sekolah dalam mereka menguruskan organisasi masing-masing. Selain pada itu, walaupun dibuat secara penarafan kendiri, dokumen ini memang boleh membantu, pada saya lah membantu pemimpin sekolah melihat perkembangan tahap kompetensi mereka untuk tujuan pembangunan profesional dan melalui analisis keperluan latihan TNA itu kan, pemimpin sekolah boleh mengenal pasti apakah latihan yang mereka perlukan untuk meningkatkan lagi tahap kompetensi mereka. Kalau kita lihatlah dari segi matlamat dan tujuan Kompas ni
memang tak dinafikan, memang sangat berguna kepada PGB sebagai rujukan standard. Tapi mungkin disebabkan oleh kurangnya pendedahan lah, saya rasa tentang cara mengisi, kemudian memahamkan deskriptor, menjadikan pengisian data ni sekadar akur untuk mengisi saja. Pada mereka awalnya lah kan. Okey, bagaimana pula dengan Puan Hamidah? Bilakah pertama kali Puan Hamidah mengisi Kompas 2.0 ni, dan apa pendapat Puan Hamidah berkaitan Kompas? Terima kasih Puan Sayang. Kali pertama saya mengisi Kompas 2.0 ini setelah saya menjawat jawatan sebagai pengetua, dan kali pertama mengisi adalah pada tahun 2021. Walau bagaimanapun, saya telah didedahkan kepada Kompas, kepada INSIS sewaktu saya menjalani kursus MBQL di IAB Einstein pada tahun 2018. Dan pada pendapat saya, pandangan saya, Kompas 2.0 ini dihasilkan oleh IAB pada waktu yang sangat tepat, di mana pendidikan Malaysia masa kini sedang melalui transformasi pendidikan menuju ke arah pendidikan bertaraf global yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin berprestasi tinggi. Maka Kompas 2.0 ini menjadi pemangkin kepada peningkatan pembangunan profesionalisme pemimpin-pemimpin sekolah, baik PGB maupun pengetua, di dalam meningkatkan kompetensi pendidikan. Okey, betul. Maknanya bertepatan lah kan kita, dan bertepatan dalam pemimpin sekolah ini menguruskan organisasi, mereka sebenarnya perlu tahu tahap kompetensi mereka. Dan kompetensi yang kita buat penarapan itu juga mestilah bersifat semasa kan. Dalam pengisian Kompas ni kan, Datin dan juga Puan Hamidah, kita ada dua bahagian, iaitu yang pertamanya tentang tahap kompetensi pemimpin itu sendiri yang mereka sendiri buat, mereka sendiri isi, iaitu sebagai kita panggil penerapan sendiri ataupun self-rating. Yang kedua adalah mereka sendiri memilih apakah keperluan latihan mereka. So bagi Datin lah kan, sebagai daripada perspektif SIP Partners, data yang manakah data kompetensi ataupun data keperluan latihan yang lebih diperlukan lah sebab untuk membantu SP Partners dalam kerja buat mereka? Pada pendapat saya, kedua-dua data ini sama ada tahap kompetensi ataupun analisis keperluan latihan ni, dua-dua signifikan, dua-dua perlu ya, apabila kami membuat bimbingan, sebab bila kami membimbing itu, kami boleh mengaitkan dengan tahap tindakan dan tahap kualiti PGB dalam menguruskan sekolah berdasarkan tools pengurusan SKP MG2. Kemudian berkait juga dengan penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PBBP. Dan saya rasalah ini daripada data itu pun boleh, maksudnya sebagai satu cara untuk kita sediakan PGB kita ini sebagai pemimpin berprestasi tinggi yang diperlukan dalam hasrat anjakan kelima PPPM. Jadi sebenarnya data ini juga boleh membantu kami sebenarnya untuk mengaitkan ataupun untuk mendorong, untuk membantu PGB bersedia untuk menyambut inisiatif program TS25 ke arah sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Puan Hamidah pula bagaimana daripada perspektif pengetua ataupun pengetua dan pengisahlah kat PGB? Sebenarnya apa yang disuarakan oleh Datin tadi itu memang saya amat setuju. Kedua-duanya memang penting. Tetapi sejujurnya pada awalnya saya sebagai pengetua, saya memang tak nampak bagaimana data Kompas 2.0 itu dapat membantu saya dalam kerja buat saya sebagai pengetua. Sehingga apabila Datin sebagai SI Partners datang dan berkongsi ilmu berkenaan dengan dashboard yang telah dibangunkan oleh SIP Partners PPD Ulurangan, maka saya pun memang terpancar dan saya sangat bersyukur, kagum apabila saya melihat rupanya dalam data Kompas itu sekiranya saya ni ataupun pemimpin-pemimpin sekolah memahami data Kompas itu, penggunaan data Kompas itu,
maka ia dapat membantu pemimpin sekolah meningkatkan kompetensi. Dan pada saya, yang paling signifikan untuk saya adalah keperluan latihan. Bagaimana pula dengan macam yang Puan Hamidah beritahu tadi kan, dapat melihat laporan keputusan kan. Betul. So selepas tempoh pengisian Kompas ini tamat, sebenarnya PGB boleh melihat laporan keseluruhan pengisian mereka. Mereka boleh tahu tahap yang mereka telah buat penarafan sendiri dan juga dapat melihat apa yang mereka perlukan untuk pembangunan profesional mereka lebih kepada CPD lah kan. So, jadi bagaimanakah SIP dapat mengupayakan PGB di bawah bimbingan mereka dengan menggunakan laporan itu nanti? Okay. Jadi apabila data yang kita dapat daripada laporan Kompas tu, kalau kita nak pergi ke sekolah, kita nak minta, rasanya memang sedikit sukar lah. Jadi kami ambil inisiatif, maksudnya daripada satu pangkalan data yang kami bina itu, maksudnya kami kongsikan dengan PGB dari segi analisisnya. Ya. Kemudian bila kita berbincang tu, kita ada beberapa perkara lah yang kita kena tekankan. Okay, yang pertama, kita nak lihat data kompetensi dan data TNA atau keperluan latihan PGB itu sendiri. Okay. Kemudian yang kedua, perbandingan antara korelasi antara kompetensi dengan TNA. Kemudian yang ketiga, kita bimbing juga, kita coach, kita tanya, adakah selama ini sebelum saya datang lah, maksudnya sebelum saya datang bimbing, ada tak latihan yang dia buat tu ataupun latihan yang mereka terima selaras dengan apa keperluan latihan dalam data tersebut. Puan Hamidah pula macam mana selepas laporan itu, macam mana laporan itu Puan maknakan? Itulah macam saya cakap pada awal, sebab penataran tu ada, jadi saya tak tahu. Tapi bila SIP Partners datang bentangkan dashboard dan saya melihat bahawa kolerasi di antara pengisian kompetensi kendiri itu dengan analisis keperluan boleh dilihat daripada data Kompas 2.0, saya rasa itu sangat bermakna dan sangat diperlukan oleh pemimpin-pemimpin sekolah masa kini bagi peningkatan kompetensi kami. Ya. Dan dashboard itu telah menunjukkan saya, membantu saya mengenal pasti kekuatan, kekurangan dan juga keperluan latihan. Dan saya melihat data Kompas 2.0 itu juga sangat berguna apabila kita mengisi SKPMG 2, terutama standard 1, iaitu kepimpinan. Itulah yang sangat bermakna. Okey, Puan Hamidah ada beritahu tentang dashboard tadi dan saya difahamkan bahawa ada satu inovasi dan inisiatif oleh SIP Partners di PPD Hulu Langat ni Datin telah mengambil inisiatif menggunakan data Kompas untuk membina satu dashboard. Boleh Datin terangkan lebih lanjut berkaitan dashboard tersebut? Ya, boleh. Saya sebenarnya ketika itu, saya dan Puan Wati binti Muhammad, salah seorang SIP Partners daerah Hulu Langat, kita cuba membangunkan satu dashboard ini untuk memanfaatkan data mentah yang kita terima daripada JPN, sebab dia berkait juga dengan pengalaman lalu kami sebagai pengetua dulu, di mana bila kita mengisi Kompas ini, maksudnya data itu kita tidak didedahkan bagaimana kita nak tafsir data tersebut, ya. Jadi sekadar kita isi sajalah, macam orang isi, kita isi, ya. Tapi tak ada tidak susul selepas itu. Jadi untuk dashboard ini kami gunakan data studio. Jadi data studio ni kelebihannya ialah datanya hidup lah. Kemudian dalam dashboard ni, kalau saya boleh cerita sikit, dia ada, kita masukkan tentang data individu pengetua. Ada data individu guru besar. Kita juga ada data purata keseluruhan pengetua. Kita juga ada data keseluruhan guru besar, dan kita ada data gabungan purata keseluruhan pengetua dan guru besar. Maksudnya kita dapat tahu tahap kompetensi dan keperluan latihan PGB di daerah Hulu Langat. Jadi dapatlah kita katakan bahawa dengan adanya dashboard ni, kita
dapat memudahkan bimbingan si partner itu sendirilah. Ya. Jadi kita boleh beri bimbingan secara individu ataupun berkelompok sebab data tu dah komplit, dah mencukupi. Ya. Jadi dia memudahkan juga bila kami diminta membuat permintaan kepada ketua jabatan untuk memberi input ataupun info tentang tahap kompetensi dan keperluan latihan PGB di daerah ulangan. Jadi data ini ataupun laporan ini akan disambut oleh semua sektor di PPD ulangan dalam membangunkan PGB di daerah ulangan. Jadi contohlah contoh boleh dikatakan bila kita tengok dalam dashboard tu tahap kompetensi yang paling rendah untuk PGB ulangan di purata ialah pembudayaan penyelidikan. Bila berlaku begitu, jadi kami di peringkat PPD ni mengambil inisiatif lah bagaimana nak membantu PGB kita supaya mereka boleh meningkatkan tahap kompetensi dalam bahagian ini, dalam domain ini, dalam tahap kompetensi yang ini. Jadi kita pun dah semua sektor lah menyambut. Jadi kita contohnya kita buat kolokium amalan terbaik PGB. Kita galakkan setiap sektor ni buat kajian tindakan. Kita buat inovasi. Maksudnya kita sediakan platform bagi membantu di samping mereka boleh mencari platform ni di luar lah. Gitu. Berguna lah kan dan bermanfaat lah data Kompas ni kan. So jadi kita haraplah dengan adanya data ini dia akan menjadi satu apabila PGB menggunakan data begitu dengan SLP partners bila mereka gunakan data ini dalam membuat keputusan, terutamanya dalam menguruskan organisasi, membuat keputusan berdasarkan data kan, berpusatkan data. So tapi bila kita bincang dan berdasarkan perkongsian kita tadi, ada Datin sentuh, Puan Hamidah pun ada sentuh, mana pada peringkat awal ni macam PGB pun tak berapa memahami tentang pengisian Kompas ini, masing-masing ada yang tidak akur. Puan Hamidah beritahu tadi, so akhir sekali lah Datin kan, apa harapan Datin untuk pengisian Kompas ni, apa harapan Datin terhadap PGB untuk pengisian yang akan datang ni? Kalau ditanya tentang apakah harapan saya sebagai SIP, saya sebenarnya mengharapkanlah setiap PGB dapat mengisi data Kompas ini dengan kefahaman yang jelas lah, dan mengenal pasti deskriptor tahap kompetensi. Kalau dah jadi macam tu, barulah data tu autentik kan. Jadi bila autentik, barulah kita dapat gunakan sebagai data yang boleh kita gunakan untuk menambah baik tahap kompetensi PGB dan mengenal pasti keperluan latihan yang tepat lah. Kalau tidak, kita akan macam tak berbaloi lah. Maksudnya kita isi data tu kita tak dapat gunakan semula. Jadi bukan sahaja manfaatnya kepada individu itu sendiri, pada PGB itu sendiri, tapi juga boleh membantu Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Daerah Ulangan, MPSM, Majlis Guru Besar, dan juga kepada PPD sendirilah dalam kita merancang latihan ataupun CPD lah untuk pemimpin sekolah bagi meningkatkan mana-mana tahap kompetensi yang masih rendah dalam mana-mana domain yang terdapat dalam laporan Kompas daerah lah. Jadi harapan saya yang kedua ialah akan berlakulah satu sesi lipat urus, mungkin daripada KPM ataupun daripada IAB atau daripada gabungan KPM dan IAB, di mana melibatkan pelbagai pihak yang berkaitan bersama PGB, dan supaya data yang kita peroleh ini tepat dan teruslah, dan kita boleh gunakan balik data tu untuk meningkatkan kualiti kepimpinan organisasi. Bagaimana pula dengan Puan Hamidah? Puan Hamidah merupakan Exco Majlis Pengetua kan? Bagaimana pula harapan Puan Hamidah? Terima kasih Mak Zahia. Berkenaan harapan seperti yang telah disuarakan oleh Datin tadi, memang saya bersetuju sangatlah. Harapan saya agar penataran kepada pemimpin-pemimpin sekolah, baik PGB maupun pengetua, dapat dibuat, maka kami ini boleh memahami bahawa
data Kompas ini sangat bermanfaat, sangat berguna, terutama untuk kami lah, untuk kami. Dan sekiranya setiap PGB itu, setiap pengetua itu, pemimpin sekolah itu dapat menjawab Kompas 2.0 itu dengan sejujur-jujurnya dan dengan tulus, maka macam yang disuarakan oleh Datin tadi, data itu akan jadi satu data yang bermanfaat balik kepada kami juga untuk mengenali kompetensi kami dan apakah keperluan latihan untuk peningkatan pembangunan profesionalisme pemimpin sekolah. Terima kasih Datin dan juga Puan Hamidah atas perkongsian ini. Jadi kita harap apa yang pengalaman dan pengetahuan daripada panel kita ini, kita akan dapat bukan saja dengan cadangan-cadangan tu untuk menambah baik kompetensi itu sendiri, dan juga menjadi pedoman. Dan apa yang telah dilakukan oleh SIP Partners dan PPD Hulu Langat ini sebenarnya, dan juga apa yang dikongsikan oleh Puan Hamidah tadi, boleh menjadi suri teladan, dan diharapkan panel kita terus memberikan sumbangan, dan juga apa yang kita kongsikan bersama ini dapat juga membantu PGB tuan-tuan dan puan-puan yang menonton Bola Bicara kita hari ini, supaya dengan adanya Kompas ini, atau Kompas 2.0 ini, supaya apa yang dibina oleh dan harapan IAB akan mencapai objektif pembangunan Kompas itu sendiri, dan juga supaya ia dapat membantu PGB dalam pembangunan profesional mereka, dan juga dapat meningkatkan CPD mereka. Dan dengan itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datin Noliza dan juga yang berusaha Puan Hamidah, dan terima kasih kepada pihak PPD Hulu Langat, dan saya bagi pihak Purustia sekali lagi merakamkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang turut sama dalam Bola Bicara kami pada hari ini, dan sebarang kekurangan dan kesilapan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.